seorang bekas penagih dadah dikenali sebagai Kushairi tampil berkongsi pengalamannya yang terjebak dalam kegiatan penyalahgunaan dadah serta pernah menjadi tokan barang terlarang itu. Saya mula terjebak dengan ganja ni pada masa umur saya 18. Pada waktu saya belajar dekat satu institusi ni lah. Housemate saya lah. Saya nampak dia setiap dia masuk dekat bilik, macam bilik stor kasut tau. Dia masuk kat bilik stor kasut, lepas tu dia masuk tu lama duduk dalam tu. Lepas tu dengar dia batuk-batuk kan. So one day tu saya masuk dalam bilik tu, saya terjumpa atas rak. Saya tanya dia, ni apa benda ni kan? Lepas tu dia cakap, tak kenal lah. Tak kenal. Dia, ni ganja. Lepas tu saya cakap, nak rasa sikit. Hari demi hari, ketagihannya terhadap ganja dilaporkan semakin serius sehingga dia menggunakan sebahagian duit PTPTN-nya untuk membeli barang terlarang itu. Kebiasaannya saya cuma isap malam je. Pada mula-mula lah, tu kadang seminggu sekali. Tapi bila dah lama-lama bangun tidur nak kena isap. Kalau tak ada tu dia jadi macam sakit kepala, terasa nak marah orang. Bila kita selalu pakai ni, dia akan timbul satu perasaan tau. Timbul satu perasaan tu kita sampai bila aku nak isap je kan. Kalau benda boleh buat duit, dia fikir macam tu, dia terlintas macam tu. So daripada situ saya try belajar sikit-sikit dekat YouTube. Dan kat situ saya cuba tanam lah. Yang saya ingat saya lah 3 pokok yang hidup, tapi dua mati, tinggal satu pohon je hidup. Namun, kegiatannya menjadi tokan ganja secara kecil-kecilan bersama adiknya di sekitar Terengganu dikesan pihak polis pada akhir tahun 2017. Adik saya kena tangkap. Dia kena LLPK kan. Adik masa tu dia dah duduk kat Macang 3 bulan. Ayah memang tak ada duit. Saya bagi duit saya RM80,000, RM50,000 untuk bayar peguam dan RM30,000 untuk buka fail dia balik. Ayah pernah cakap lah, ada satu tempat ni untuk kau pergi berehat lah. Berehat dan cuba ubah diri kau lah. Terus saya cakap, okey lah, boleh cuba. Kushairi telah melaporkan diri di rumah pengasih sejak tahun 2020 dan kini telah dilantik menjadi tenaga kerja dalam membimbing residen-residen lain yang terbabit dalam penyalahgunaan dadah. Bagi seseorang yang mengguna ganja ni, dia akan kata macam, aku tak akan guna dadah lain lah, aku akan guna ganja je. Tapi tak, bagi saya tak. Sebenarnya ganja ni hanyalah permulaan untuk kita buka lagi kepada dadah-dadah lain. Sebab bila kita, macam mana kita cuba ganja, macam itulah juga kita akan cuba dadah lain. Saya takut sebenarnya untuk balik ke kampung. Bila kita, sebab takut untuk kita akan hisap balik. Perasaan tu ada. Bagi saya kawan yang paling penting. Kalau kita elakkan daripada kawan-kawan yang pernah kita kenal daripada segi mengguna ni, mungkin kita boleh berubah. Sebenarnya untuk berubah tu tak pernah terlambat lah bagi kita. Tak kira lah umur kita berapa pun. Untuk kita buat perubahan tu tak pernah terlambat. Cubalah ambil satu langkah. Kalau kita berani cuba dadah, kita kena berani cuba buat perubahan untuk diri kita. Rumah pengasih di Bukit Tungku kini dihuni oleh 60 residen yang mengikuti program pemulihan dadah di bawah pemantauan presidennya Ramli Abdul Samad. Pengasih kita ada 6 pusat seumpama ini. Selama 30 tahun kita menjalankan perkhidmatan. Kita telah dapat membantu lebih daripada 20,000 pengguna-pengguna dadah melalui rawatan dan pemulihan. Pencapaian pengasih adalah 72% berjaya kekal bebas dadah walaupun selepas 2 tahun mereka tamat daripada program. Di sini dia akan dinilai mengikut tahap-tahap pencapaian kestabilan dia. Yang pertama kesihatan dia, kemudian segi psikologi, kemudian kemahiran dia sosial dan juga intelektual. Dan kita sini menekankan pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan. Ramli juga menyeru agar masyarakat tidak memandang serong, sebaliknya memberikan semangat dan membantu para bekas penagih dadah yang melalui fasa perubahan untuk kembali ke pangkal jalan. Kebanyakan ibu bapa dapat tahu anak mengguna dadah ni dah agak lewat. Dan selalunya pada peringkat mula nak cuba sorokkan.
tak mau orang tahu, nanti malu. Ada juga ahli keluarga panik dan sebagainya. Apa yang ibu bapa perlu ialah jangan panik. Mereka ni masih boleh dibantu dan cepat-cepat dapatkan pertolongan. Pujuk supaya mereka sanggup datang secara sukarela. Oleh kerana penagihan ini adalah satu penyakit. Ianya boleh diubat, ianya boleh dirawat. Kegiatan menanam pokok ganja tidak kira secara persendirian mahupun peladangan tanpa mendapat sebarang kebenaran daripada institusi kerajaan adalah salah di sisi undang-undang. Bagi tujuan rawatan penyakit, perlulah mendapat kebenaran doktor kerana ketagihan terhadap ganja boleh memudaratkan kesihatan dan secara tidak langsung meruntuhkan institusi masyarakat. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.